Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azam bin Azman. Nombor metrik 282246. Hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan individu bagi kursus GMGA 2023 Dasar Awam. Berkenaan dengan tajuk yang saya pilih ialah pasaran bebas. Takrifan pasaran bebas berdasarkan sumber. Bagi Adam Smith, bapa ekonomi mentakrifkan pasaran bebas sebagai satu sistem ekonomi di mana semua aktiviti ekonomi daripada pengeluaran, pengedaran dan penggunaan diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasaran tanpa campur tangan kerajaan ataupun pihak lain. Manakala pakar ekonomi politik British David Ricardo mendefinisikan pasaran bebas ialah sebagai sistem perdagangan luar negara di mana setiap negara menjalankan perniagaan perdagangannya tanpa sebarang halangan daripada negara itu sendiri. Menurut Britannica Encyclopedia pula, pasaran bebas adalah pasaran sebagai satu bentuk sistem pertukaran ekonomi. Cuma segalanya termasuk pertukaian, kuota kawalan kualiti dan tarif tidak tertumpu kepada pihak berkuasa tertentu, termasuk pihak kerajaan. Selain itu, menurut Milton Friedman, seorang ahli ekonomi Amerika yang terkenal, membangunkan teori berkenaan pasaran bebas ialah tiada campur tangan pihak kerajaan dalam sesebuah ekonomi negara. Sementara itu, dalam teori Marxis, idea pasaran bebas adalah hasil transisi feudalisme kepada kapitalisme. Walau bagaimanapun pandangan terhadap kewujudannya sama ada melalui implementasi kerajaan atau semula jadi tidak semestinya berkait dengan pendirian pro-pasaran maupun anti-pasaran. Definisi pasaran bebas. Pasaran bebas adalah sistem ekonomi di mana harga ditentukan oleh persaingan tanpa batasan antara perniagaan persendirian. Ia dikenali juga sebagai laissez-faire. Pasaran bebas difokuskan kepada pertukaran barangan dan perkhidmatan. Dalam sistem pasaran bebas, penjual dan pembeli melakukan transaksi mereka secara bebas mengikut persetujuan berdasarkan harga yang baik ataupun perkhidmatan yang baik. Corak pasaran bebas. Pasaran bebas berpandukan kepada bekalan dan permintaan di pasaran. Manfaat yang diperolehi dari pasaran bebas ini ialah kebajikan individu dan masyarakat dimaksimumkan. Namun begitu, pasaran bebas juga ada kelemahan dari segi ketidakstabilan ekonomi. Pendapatan yang diperolehi tidak selaras. Antara kriteria atau ciri-ciri yang ada pada pasaran bebas ialah yang pertama, peranan mekanisme harga. Dalam sistem ekonomi pasaran bebas, semua keputusan ekonomi diselesaikan melalui mekanisme harga. Interaksi kuasa permintaan dan penawaran akan menentukan harga dan kuantiti barangan di pasaran. Yang kedua, kerajaan tidak campur tangan dalam kegiatan ekonomi. Semua kegiatan ekonomi dijalankan oleh pihak swasta. Peranan kerajaan terhad kepada menjaga keselamatan negara dan menguatkuasakan undang-undang supaya kegiatan ekonomi berjalan dengan lancar. Yang ketiga, pemilikan harta persendirian. Individu mempunyai kebebasan untuk memiliki dan menentukan cara penggunaan faktor dan harta persendirian mereka. Yang keempat, mementingkan matlamat persendirian. Individu dalam ekonomi bebas membuat keputusan berdasarkan kepentingan persendirian. Pengguna membeli barangan dengan matlamat untuk memaksimumkan kepuasan diri, manakala pengeluar membekalkan barangan dengan matlamat memperolehi keuntungan yang maksimum. Yang kelima, wujudnya persaingan. Individu bebas bersaing dalam ekonomi untuk mencapai matlamat persendirian. Pemilik input bebas bersaing di antara satu sama lain dalam pasaran faktor untuk memperolehi pendapatan yang maksimum. Dan yang keenam, keagungan pengguna dalam pasaran. Keagungan pengguna merujuk kepada kemampuan pengguna melalui corak perbelanjaan menentukan barang dan perkhidmatan yang harus dikeluarkan oleh pengeluar. Contoh pasaran bebas adalah ekonomi pasaran yang berasaskan permintaan dan penawaran dengan sedikit atau tiada kawalan oleh pihak kerajaan. Pasaran bebas adalah terma yang merumuskan berbagai pertukaran yang mengambil tempat dalam masyarakat. Antara contoh-contoh pasaran bebas ialah NAFTA, iaitu North America Free Trade Area, CAFTA, Central America Free Trade Area, AFTA, ASEAN Free Trade Area, dan yang keempat, Masyarakat Ekonomi ASEAN, iaitu MEA. Kesimpulannya, pasaran bebas semakin lama semakin terlihat jelas pengaruhnya baik pada perkembangan usaha dalam negara.
sebagai membentuk sebuah kerajaan tanpa campur tangan dalam pasaran. Hal ini dapat dilihat tentang beberapa faktor produksi digunakan dengan lebih efisien. Sebagai sebuah negara yang membangun dan mengamalkan ekonomi terbuka, Malaysia perlu membuat keputusan yang lebih efisien dalam memberi penekanan dan peluang untuk menjana pendapatan negara. Saya rasa setakat itu saja untuk pembentangan tugasan individu. Sekian, terima kasih.